Assalamualaikum, selamat petang kepada yang menonton live. Okay, sekarang ni kalau tengok dekat Facebook dah ada 2 viewers. Dekat TikTok belum ada lagi viewers, so saya tunggu lagi dalam 2-3 minit sebelum saya mulakan live saya pada petang inilah. Okay, yang dah join tu terima kasih. Tunggu kejap sebelum kita mulakan dengan topik perbincangan kita untuk petang ni. Okay, so topik yang saya akan berbicarakanlah petang ni ialah tentang ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian. So kita tunggu kejap dalam 2 ke 3 minit. Untuk tunggu lagi tu ada orang lain lagi kan nak masuk dalam live kita pada petang ini. Okay, yang dah masuk tu terima kasih sebab sudi join live pada petang ini di Tiljannah.my, di kita punya Facebook dan juga TikTok kita. Okay, terima kasih. Okay, daripada Muhammad Akmal di Facebook, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, selamat petang kepada semua. Okay. So tanpa membuang masa lah, saya nak teruskanlah dengan topik kita pada petang ini. So sebelum saya masuk terus kepada topik pada petang ini, saya nak macam garau-garau sikit kan, sebab saya tengah sakit tekak sekarang ni kan. Sekarang ni kalau kita tengok macam tengah musim, ramai sangat orang yang macam tak sihat kan. Mungkin dengan perubahan cuaca kita, dekat berita pun sekarang ni cakap dekat Malaysia sekarang tengah dalam musim sejuk kan. So kepada semua yang sedang menonton ni, harapnya dalam keadaan yang sihat sejahtera lah. Kalau tak dalam berada dalam keadaan yang kurang sihat, harapnya dapatlah sembuh dengan cepat, insya-Allah. Okey. So berbalik kepada topik kita pada petang ini, iaitu ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian. Okay. So hidup kita ni dia akan sentiasa penuh dengan ujian dan juga cabaran lah. Sebab kehidupan kita di dunia ni adalah tempat untuk kita diuji sebelum kita pergi ke dunia yang lebih abadi, iaitu di akhirat nanti. So orang kata di dunia ni adalah tempat untuk kita berpenat lah kan, tempat untuk kita berpenat. Dan setelah kita berpenat setelah kita menjalani setiap ujian yang ada dekat atas muka bumi ni, so di akhirat nanti, iaitu di negeri abadi nanti tu, adalah tempat untuk kita berehat sekiranya kita sentiasa bersabar dan redha dalam menghadapi ujian kita. So ujian ni memang semua orang akan lalui. Setiap orang akan melalui ujian dalam kehidupan kita kan. So dalam kehidupan kita ni tak akan ada jalan yang lurus sahaja untuk menghadap untuk kita lalui, dan tak ada jalan yang orang kata jalan hidup kita ni akan penuh dengan pancaroba. Jalan hidup kita ni akan penuh dengan liku-liku dan tiada jalan penghujungnya. Sentiasa ada cabang-cabang pilihan dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah kehidupan yang kita perlu lalui sebelum kita berpindah nanti ke negeri abadi kan. So memang untuk kita ni kan, untuk kita sentiasa cakap dekat orang lain, untuk sentiasa sabar, untuk sentiasa redha dengan ujian yang mereka hadapi tu, memang selalunya memang lagi mudah diperkatakan daripada kita laluinya sendiri, betul tak? Kan, memang kita nak sabar dan kita nak redha dengan ketentuan Allah tu, memang sangat susah lah kalau kita sedang menghadapi ujian yang memang sangat-sangat mengganggu kita punya emosi, mengganggu kita punya fikiran kan. So selalunya memang orang kata ia memang lebih mudah untuk dikatakan berbanding untuk dilaksanakan. Tapi benda tu tak mustahil untuk kita laksanakan kan. So dalam dunia ni
ada berbagai jenis ujian yang setiap orang akan hadapi, dan setiap orang tu akan menghadapi ujian-ujian yang berbeza. So ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kemerosotan kesihatan, dan ada juga yang diuji dengan kesenangan. Dia tak semestinya kesusahan tu aja ialah satu ujian, tapi kadang-kadang satu kesenangan, satu orang kata pangkat, itu pun juga satu ujian yang kadang-kadang Allah turunkan untuk kita juga, kan? Sebab kadang-kadang bila orang ni dia dah mendapat pangkat ke, dia dah ada kekayaan ke, ujian itu adalah satu ujian di mana Allah nak tengok bila kita dah ada semua benda, dia nak tengok yang kita ni masih ingat atau tak kepada dia, masih nak orang kata nak menjadi hamba yang baik ke tidak kepada dia, kan? So itu juga adalah satu ujian lah. Dan ujian yang mungkin sakit juga ialah ujian apabila kita kehilangan orang yang kita sayang. Kadang-kadang kita pun diuji dengan orang-orang yang kita sayang lah, sama ada kita kehilangan dia ke, kan? So itu adalah jenis-jenis ujian lah yang yang Allah akan turunkan kepada kita. Dan sama ada ujian tu, ujian yang ujian dalam bentuk kesusahan ataupun kesenangan, dia adalah cara tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tu kepada kita, kan? Okay, daripada Akmal di TikTok, macam mana nak cari pasangan dalam Tiljannah? Okay, so boleh pergi ke website kami, daftar dalam website kami, upgrade premium, and then bolehlah mula untuk cari pasangan di kita punya portal, kita punya website. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh contact je kita orang punya admin. Admin kita orang memang sentiasa adalah untuk membantu semua pengguna-pengguna Tiljannah. Okay, so dari Nur Syuliana di Facebook, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab join live kita pada petang ini, kan? So untuk petang ni saya tengah bincangkan tentang ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian. Okay, so saya sambung dengan tadi. So sama ada ujian tu adalah dari segi kesusahan ataupun kesenangan. So setiap ujian tu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. So semakin tinggi rasa sayang Allah tu kepada hamba-Nya, semakin kuat ujiannya. So sebagai contoh kan, kita tengok kita punya baginda Rasulullah SAW, kan? Dia merupakan kekasih Allah, dan baginda juga adalah orang yang sangat-sangat besar ujiannya, kan? Sangat-sangat besar ujiannya, dan sebab itulah dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab Allah memang sangat-sangat sayanglah kepada baginda kita. Sebab itu bila lagi besar ujian yang diturunkan oleh Allah kepada kita tu, lagi besarlah juga sayangnya Allah kepada kita. Okey, daripada Akmal di TikTok, macam mana nak hubungi admin? Okey, dekat portal kami ada satu section, dia ada sertakan nombor WhatsApp yang boleh di-contact dan juga email. So boleh contact dengan admin lah di WhatsApp kami ataupun email, iaitu boleh tengok di portal kami. So kalau nak tengok, boleh pergi ke portal kami tiljannah.my. Okay, so sambung pada topik kita. Okay, so kadang-kadang kita ni tertanya-tanya mengapa kita diuji, kan? Kita kadang-kadang kita persoalkan, kita ni dah buat baik, macam kita dah ikut semua maksudnya kita dah cuba untuk buat yang terbaik dalam hidup kita, tapi kita masih juga diuji. Lepas tu kita macam bila tengok orang lain tu, ada yang orang kata yang orang sekeliling kita tu, kadang-kadang kita tengok kan, dia melanggar perintah Allah lah, apalah, tapi dia masih boleh hidup bersenang lenang. Okay, so ujian yang kita hadapi tu adalah ujian lain, dan orang yang boleh hidup bersenang lenang walaupun dia ada langgar perintah Allah semua tu, itu pun ujian juga untuk dia. So
Macam yang saya cakap lah, setiap orang memang akan menghadapi ujian yang berbeza-beza dalam kehidupan ni. So bagaimana kita berhadapan dengan ujian tu adalah nanti akan diambil kira lah di akhirat kelak kan. Kalau kita sentiasa bersabar, tinggilah ganjarannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. So kita kena sentiasa percayalah yang setiap ujian tu, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tu ada baiknya, ada baik di sebaliknya, ada perkara yang tersembunyi yang Allah nak berikan kepada kita di sebalik ujian-ujian itu kan. So Allah ni dia tak akan uji hamba-Nya dengan perkara yang sia-sia, dan dia tak akan pernah uji hamba-Nya kalau hamba-Nya tak mampu untuk menghadapinya. So memang setiap ujian yang Allah turunkan tu memang kita insya-Allah akan mampu untuk menghadapinya, kan. So Allah pun ada menegaskanlah kita ni jangan berharap kepada syurga-Nya selagi belum diuji. So kalau kita diuji tu maksudnya darjat kita memang tinggilah. Maksudnya bila kita diuji tu memang Tuhan menjanjikan kita syurga kalau kita redha, kalau kita bersabar dalam menghadapi dalam menghadapi segala ujian tu. Okey. So cara yang kita boleh buat untuk sentiasa redha dan sabar dalam menghadapi ujian ialah yang pertama, dengan lihat orang yang di bawah kita. Okey. Lepas tu kadang-kadang kita rasa ujian yang kita lalui ini adalah yang paling teruk kita rasa kan. Sebab apa kita rasa macam tu? Sebab kita sentiasa membandingkan diri kita dengan orang-orang yang orang-orang yang lagi atas daripada kita. Kita tak cuba untuk tengok orang lain yang mungkin berada di bawah kita ataupun lagi teruk daripada kita. Kan, dengan zaman-zaman sekarang ni pula, zaman-zaman media sosial kan, kita banyak habiskan masa dengan media sosial. Kita tengok kehidupan orang lain di media sosial, ada yang berkongsi tentang berkongsi tentang dia punya kejayaan, ada yang berkongsi tentang dia pergi bercuti ke tempat-tempat mewah ke kan. So kita sentiasa membandingkan diri kita dengan dengan orang-orang yang macam itu. Kita tak cuba untuk tengok orang yang lagi teruk ataupun orang yang lagi susah daripada kita. So apa kata mulai sekarang kita cuba ubah pandangan kita. Kita tengok bila kita sedang dihadapkan dengan satu ujian yang besar, kita cuba tengok lagi orang-orang lain yang mungkin ujiannya tu lagi teruk daripada kita. Macam mana kan kita nak tengok kan. So kita boleh cuba untuk membantu orang-orang yang susah. So bila kita membantu orang-orang yang susah ni, kita akan tahu dan yang sebenarnya lebih ramai lagi orang-orang lain di atas muka bumi ni yang menghadapi ujian yang lebih berat daripada kita. So daripada situ kita boleh muhasabah diri, dan kita boleh orang kata kita boleh rasa yang ujian kita ni masih tak terlalu besar, dan kita insya-Allah boleh jumpa jalan penyelesaian. Boleh macam orang kata boleh cuba untuk cari jalan penyelesaian instead of macam kita rasa macam susahnya nak hadapi ujian ni kan, susahnya nak menghadapi dugaan kan. So itu yang pertama tadi, lihat orang yang di bawah kita, tukar pandangan kan. Yang kedua ialah muhasabah diri. So muhasabah diri, jadi langkah untuk kita membina redha dalam hati kita ni. So selalunya ujian-ujian yang datang ni adalah punca daripada diri kita sendiri juga tau. Sebab dalam hidup kita ni kita sentiasa berhadapan dengan cabang-cabang pilihan. Cabang-cabang pilihan untuk menentukan kehidupan kita. Kita sentiasa diberi pilihan sama ada kita nak buat perkara baik ataupun perkara yang tak baik. Kan, bila kita masuk dalam satu cabang tu, jumpa lagi cabang lain, begitulah seterusnya kan. So kita memang sentiasa berhadapan dengan pelbagai pilihan dalam hidup kita. So kita yang buat pilihan sama ada kita nak buat yang baik ataupun tak. Jadi mungkin dalam cabang-cabang kehidupan kita tadi tu
ada satu kali tu kita terpilih jalan yang salah, terpilih jalan yang kita memang terpilih jalan yang mungkin tak diredai oleh Allah ke kan. Jadi memang dalam kehidupan kita ni memang sentiasa buat kesilapan, memang akan ada buat kesilapan. So mungkin daripada kesilapan itu Allah turunkan ujian ataupun musibah kepada kita sebagai orang kata tanda teguran untuk kita kembali kepada jalan yang betul lah balik, kembali kepada jalan yang diredai oleh Allah. So mungkin kita dalam pilihan yang kita buat tu kita sedang alpa, mungkin kita terpedaya dengan tipu daya dunia kan. So memang kesilapan yang kita buat tu mungkin menjadi sebab atas ujian yang Allah turunkan kepada kita, dan Allah pun nak berikan kita Allah nak bagi kita satu teguran lah untuk kita kembali semula kepada fitrah yang sebenar. Jadi selalulah muhasabah diri kan, ingat balik apa yang kita dah buat. Mungkin ada satu kesilapan yang kita dah buat kan, sama ada kesilapan tu besar ataupun kecil. Jadi kita kena tengok balik dan kita tengok ujian yang kita sedang hadapi ni mungkin adalah satu teguran yang kita kita tak perasan, dan kita muhasabah diri dan cuba untuk bertaubat, untuk kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga ialah kita perlu sentiasa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi ujian. Kita nak ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian kan. Kita kena sentiasa bersyukurlah. So apabila kita ditimpa ujian ni, kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Kan? Ada nikmat-nikmat lain yang sebenarnya Allah sedang berikan kepada kita. Ujian ni adalah cuma ujian cuma satu ujian yang mungkin sikit je sebenarnya, tapi nikmat Allah tu sebenarnya lagi banyak nikmat Allah yang Allah dah berikan kepada kita yang mungkin kita lupa untuk bersyukur. Jadi kita cuba untuk bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Daripada bersyukur tu kita boleh tengok yang ujian yang Allah turunkan ni adalah kita akan nampak yang ujian tu adalah hanyalah satu teguran ataupun hanyalah cara Allah nak berbicara dengan kita, nak suruh kita lebih dekat dengan dia, kan? So memang bersyukur, kita memang kadang-kadang kita ni alpa kan, kita terlupa untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat yang ada. Jadi boleh ambil juga iktibar daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam kan. So baginda ni dia seorang nabi yang memiliki banyak harta, haiwan ternakan dan tanah yang luas. Dia juga ada ramai anak dan isteri. So dia satu hari tu dia diuji dengan nikmat yang ditarik satu persatu, dan dia diuji dengan penyakit yang kronik lah. Jadi dalam dia ditimpa penyakit yang kronik tu, dia masih bersabar. Sebab apa? Sebab dia kata dalam 70 tahun dalam sepanjang hidup dia sebelum dia sakit lah, dah banyak sangat nikmat yang Allah dah berikan kepada dia. Dan ujian yang Allah tengah timpakan kepada dia sekarang ni lah, ujian yang Allah sedang timpakan kepada dia sekarang ni bukanlah apa-apa. Maksudnya banyak sangat nikmat yang dia dah pun bersyukur. Dalam keadaan dia ditimpa ujian tu pun dia masih bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah dah berikan pada dia, dan dia sentiasa bersabar dengan ujian yang dia sedang hadapi tu. Macam tu jugalah kita sebagai hamba Allah ni kan, kalau kita sedang dihadapi ujian ni, kita kena ingat balik juga nikmat-nikmat yang Allah dah berikan kepada kita dan sentiasa bersyukur dengan nikmat itu. Okay, so poin yang keempat, kita perlu sentiasa percaya yang ada hikmah yang tersembunyi di balik setiap ujian yang diturunkan kepada kita. Kan? So penting untuk kita lihat setiap ujian yang mendatang tu bukanlah sesuatu yang menyusahkan ataupun sesuatu yang merosakkan akidah kita. Tapi ujian tu sebenarnya menuntut kita agar menjadi lebih kuat dan tabah untuk melalui ujian dan dugaan yang ada di atas muka bumi ni, dan
balik setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita tu. Kita kena sentiasa percaya dan yakin. Contohnya orang-orang macam student yang tengah belajar sekarang ni kan. Diorang mungkin masa tengah belajar kita macam ada hadapi pelbagai ujian. Contohnya nak buat assignment ke kan. Kita kena korbankan masa kita, nak kena tidur lambat nak siapkan assignment. So dan kadang-kadang kita menangis kan, ramai student yang macam sampai menangis ke apa ke untuk menyiapkan assignment tu kan. Tapi di hujungnya nanti bila kita dah lalui setiap ujian yang kita perlu lalui sebagai seorang pelajar ni, di hujungnya nanti adalah satu kemanisan di mana kita berjaya untuk dapatkan satu kalau dah sama belajar tu kita dapatkan satu, kalau contoh sama belajar degree, kita dapatkan degree di akhirnya nanti tu kan. Bila kita dah berjaya untuk dapatkan sesuatu, jadi mestilah kita pun dalam masa yang sama bahagiakan diri kita dan bahagiakan juga orang-orang di sekeliling kita, terutamanya mungkin ibu bapa kita ke kan. Jadi memang di setiap ujian yang kita hadapi tu ada kemanisan-kemanisannya yang akan kita kecapilah di hujungnya nanti kan. Jadi kita memang kena sentiasa percayalah akan hikmah yang tersembunyi ataupun dibungkus rapi kan. Orang kata dibungkus rapi hikmah tu di sebalik ujian yang Allah berikan. Jadi poin yang kelima ialah kita perlu sentiasa berdoa. Ini adalah perkara yang paling penting lah kalau kita sedang dihadapi dengan ujian. Sama ada berhadapan dengan ujian ataupun tidak, berdoa ni memang perkara yang sangat penting. Kita sebagai hamba Allah memang perlu sentiasa berdoa kepada Allah. Mungkin juga bila kita ditimpa ujian tu, mungkin juga satu teguran daripada Allah yang mungkin kita dah lama tak berdoa kepada dia ke kan, kita dah lama tak bergantung harap kepada dia ke kan. Jadi dia pun turunkan ujian supaya kita kembali kepada dia dan berdoa balik kepada dia. Sebab apa? Doa ni memang senjata mukmin. Jadi mohonlah daripada Allah. Jadi masa kita dihadapkan dengan ujian tu, kita mohon kepada Allah untuk beri kita kekuatan untuk menghadapi ujian, menghadapi segala rintangan dan cabaran yang kita sedang lalui ini. Kita minta kekuatan daripada Allah dan kita jadikan Allah tu sebagai satu-satunya tempat bergantung. Kan kita bergantung harap hanyalah kepada Allah, sebab dialah juga yang turunkan ujian. Jadi kepada dia jugalah kita mohon untuk diberikan kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang mendatang kan. So Allah ni dia memang dia suka apabila hamba-Nya merintih, meminta bersungguh-sungguh kepada dia. Lagi hamba-Nya tu merintih dan bersungguh-sungguh untuk meminta sesuatu daripada Allah, lagilah dia sayang, lagilah dia suka kan. Jadi kita memang perlulah sentiasa berdoa, dan janganlah bila macam dihadapi dengan ujian je baru kita macam bila berhadapan dengan ujian je baru kita berdoa. Taklah, tu tak eloklah. Maksudnya berdoa tu perlulah sentiasa, hari-hari, setiap masa nak buat apa-apa pun perlu berdoa kan. Okay, daripada Zalila di Facebook tak dengar suara. Yang dekat Facebook memang tak dengar suara langsung ke, macam tak jelas ke, macam mana? Yang dekat TikTok okey ke? Okay, tak apalah, saya teruskan je dulu. Saya minta maaf kalau tak dengar suara ke apa ke kan. Okay. Kalau tengok komen dekat TikTok daripada Asia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. So untuk penutup lah untuk live pada petang ini. So sesungguhnya seseorang tu sentiasa mampu untuk menghadapi ujian
Jadi Allah tu tak akan uji seseorang tu kalau dia tak tahu yang hamba itu mampu untuk menghadapi ujian lah. So bila seseorang tu mampu untuk redha, mampu untuk sabar dengan segala ujian yang mendatang, dia merupakan seorang insan yang hebat lah. Dia akan mendapat ganjaran yang sangat tinggi lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi untuk orang-orang yang bersabar ni memang dia punya ganjaran memang sangat banyak lah. Bila kita bersabar, lagi kita bersabar lagi banyak nikmat yang insya-Allah akan diberikan oleh Allah. Jadi dan perlu ingat juga lagi banyak, lagi besar ujian kita, lagi besar juga sayang Allah tu kepada kita kan. Okay. So saya ulang baliklah apa yang saya dah bincangkan tadi, iaitu cara untuk kita ikhlas dan sabar dalam menghadapi ujian. Yang pertama ialah dengan sentiasa melihat orang yang di bawah kita. Kita sentiasa lihat orang yang berada di bawah kita, kita tengok dia ada orang lain yang menghadapi ujian yang lebih besar daripada kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang yang lagi atas lah. Kita cuba untuk ubah pandangan, bandingkan dengan orang yang lagi bawah daripada kita. Yang kedua ialah dengan sentiasa bermuhasabah diri. Mungkin kita kena ingat yang mungkin ujian tu adalah daripada kesilapan kita sendiri juga. So perlulah sentiasa muhasabah diri. Yang ketiga ialah sentiasa bersyukur dan bersabar. So sentiasa bersyukurlah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mungkin daripada ujian ni adalah sebab kita terlupa untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat lain yang Allah dah berikan kepada kita. Dia baru turunkan satu je, mungkin 1-2 ujian kepada kita, tapi sebenarnya dia dah berikan kita nikmat yang sangat banyak yang kita lupa nak bersyukur. Jadi sentiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, percaya ada hikmah yang tersembunyi daripada setiap ujian yang kita lalui. So kita kena percaya yang setiap ujian yang kita lalui itu ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Jadi bila kita sentiasa sabar, bila kita redha dengan ujian dan kita hadapi dengan tenang, dengan sabar, dengan penuh kesabaran, insya-Allah ada hikmah, ada sesuatu yang Allah akan berikan kepada kita. Apa itu? Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, dan insya-Allah hikmah yang diberikan itu adalah satu hikmah yang besar, satu hikmah yang baik untuk kita kan. Yang terakhir sekali ialah sentiasa berdoa kepada Allah bila dihadapi dengan ujian, ataupun kalau tak berhadapan dengan ujian yang besar sangat pun, sentiasa berdoa kepada Allah. Ingat Allah selalu, selalu menjadikan Allah tu sebagai tempat untuk kita bergantung harap. Jadi itulah daripada saya pada petang ini. Harapnya kita semua ni sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala lah, dan harapnya kita ni menjadi antara insan-insan yang sentiasa bersabar ketika menghadapi ujian, dan sentiasa diberikan, orang kata, diberikan satu ujian yang ada hikmah yang baik di sebaliknya kan, insya-Allah. Dan semoga perkongsian saya pada petang ini memberikan manfaat lah, bukan sahaja kepada semua yang dah menonton pada petang ini, tapi mudah-mudahan ia juga memberi manfaat kepada diri saya sendiri. Kalau saya ada buat salah silap pada petang ini, saya minta maaf. Dan terima kasih kepada semua yang dah join live pada petang ini. Okey, sebelum tu saya nak tengoklah komen yang ada kan. Saya dah beli baju pengantin yang diidamkan dan kena tinggal, doakan aku. Allahuakbar. Daripada Luqman Hakim. Okey, semoga diberikan kekuatan lah untuk Luqman Hakim menghadapi ujian tu kan. Jadi janganlah jangan bersedih selalulah, cuba untuk move on kan. Semoga ada yang lebih baik untuk Luqman Hakim di masa akan datang. Okey, so masa pun dah pukul 5 petang. Jadi terima kasih kepada semua yang dah join live pada petang ini. Selamat petang dan selamat hari ini dah hari Jumaat. So selamat berhujung minggu kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.